Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, khususnya tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, ahli jawatan kuasa Masjid Negeri Arau, seterusnya ayah-ayah, sahabat-sahabat, ibu-ibu, serta semua yang hadir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang nikmat sebuah kehidupan yang Allah Taala berikan. Dan Allah Taala telah menuntut jiwa-jiwa kita untuk mengisi sisa-sisa daripada umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang setia mengikuti kuliah kita setiap minggu. Dan juga saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada mereka yang baru join. Sebab ada juga saya perasan baru. Dan juga saya alu-alukan mereka yang menonton secara live di rumah. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan mudah-mudahan insya-Allah dapat kita kutip sebanyak mungkin manfaat daripada sirah Nabi kita, kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya pun tak nak panjangkan mukadimah, kita terus nak masuk kepada perbincangan kita sebab sebimbang maghrib dengan isyak sekarang ni tak lama. Nanti kita kalau boleh nak cepat-cepat bincangkan topik kita insyaAllah. Sampai mana dah kita tuan-tuan? Tuan-tuan ingat lagi? Sampai ke mana dah perbincangan kita? Sampai ke membina. Tuan-tuan ingat saja test. Nak tengok ingat ke tak? Kalau ingat ni semangat sikit. Alhamdulillah, kita ulang kaji sikit dan kita akan masuk terus ke bab yang baru insya-Allah. Kita dah selesai ambil bagaimana Nabi SAW orang yang dikenali sebagai Al-Amin. Tuan-tuan masih ingat macam mana Nabi SAW dapat gelaran Al-Amin? Ada kisah dia. Dan kerana Nabi SAW semakin harum namanya di Mekah, akhirnya memanggil-manggil ataupun menjemput pelabur-pelabur, hartawan-hartawan, jutawan-jutawan yang ada di Mekah ketika itu untuk meletakkan harta mereka kepada Nabi Muhammad untuk dibelanjakan sebagai modal bisnes. Ramai pakai letak. Dan bila ramai letak dan ramai percaya dan Nabi SAW pun bagi pulangan yang baik pada orang yang letak di pelaburan mereka dekat Nabi, sehinggalah sampai ke telinga Khadijah. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha bersetuju untuk memberi suntikan modal yang besar kepada Nabi sehingga Nabi boleh meluaskan perniagaan sehingga ke Syam. Dan dibekalkan juga bersama dengan Nabi, iaitu seorang pembantu yang bernama Maisarah, satu orang hamba. Ketika itu umur Nabi berapa? Umur Nabi lebih kurang 24 tahun. Dan Maisarah ketika itu satu orang hamba sahaya yang lebih muda daripada Nabi, 20-an juga, mungkin belasan. Dan dibawa bersama dengan Nabi. Sepanjang perjalanan bersama dengan Nabi, Maisarah kata, aku dibuat terkagum-kagum dengan peribadi Nabi SAW. Dan Nabi tidak layan dia seperti mana orang lain layan dia. Dia ni, Maisarah ni hamba. Biasanya hamba ni tak diajak makan sekali. Sikit-sikit kena marah, sikit-sikit kena tabuh, sikit-sikit kena pukul. Tapi tak, Nabi layan Maisarah ni baik. Makan ajak sekali, buat macam kawan, tidur sebelah, makan sama-sama, buat macam kawan. Sehingga dia berasa sangat dekat dengan Nabi. Dan bila sampai ke Syam, dia tengok bagaimana perilaku Nabi bersama dengan orang-orang di Syam, senang mesra, mudah masuk, pandai buat bisnes. Semua benda-benda yang baik. Ditambah dengan peristiwa di mana mereka bertemu di gereja tempat pendeta
Nasrani Bahira yang dulu ni anak murid dia juga, dan diceritakan bahawa dia ini pendeta tu cerita, anak murid kepada pendeta Bahira ni cerita, dia ini adalah lelaki yang ditunggu-tunggu sebagai utusan akhir zaman. Dan Maisarah dengan semua cerita yang ada, semua keindahan, kebaikan yang dia lalui bersama dengan Nabi ni, momen-momen dengan Nabi ni, bila balik berjumpa dengan Khadijah, cerita semua. Balik cerita, Maisarah cerita Muhammad ni macam ni, macam ni, macam ni, bagus ni, bagus tu, bagus, sehingga menimbulkan keterujaan, keseronokan di dalam hati Khadijah untuk menjadikan Nabi SAW ni sebagai seorang suami. Dan Khadijah ketika itu seorang janda. Ada perbezaan pandangan, ada dari segi umur, tapi yang masyhurnya diangkat dalam kitab-kitab sejarah, umur Khadijah ketika itu 40 tahun. 40 tahun. Dan Khadijah seperti mana yang kita maklum dalam sirah, satu orang wanita yang cantik, walaupun umur 40-an, tapi seorang wanita yang cantik, satu orang janda yang cantik. Yang mana kalau saya nak cuba fahamkan, kadang-kadang satu orang ni, tak kira lelaki atau perempuan, kerana limpahan kekayaan yang dia miliki, menyebabkan dia ni nampak lebih muda daripada umur dia. Satu orang perempuan, mungkin kerana harta dia banyak, dia lebih orang kata apa, lebih mengurus diri dia, ada duit. Dan cuba pergi tanya datin-datin tengok Sega tu, cuba pergi tanya tengok, sebulan berapa kali masuk spa, sat lagi pergi cuci rambut, sat lagi cuci muka, tempek bedak beribu-ribu. Kita ni shampoo pun beli 2-3 ringgit di kedai saja, tu pun 3-4 bulan tak habis-habis lagi. Tapi dak, Khadijah orang yang kaya. Dan kita nak saya sebutkan di sini bahawasanya orang nak relate dengan sirah tadi ni, Khadijah satu orang walaupun umur 40-an, tapi kerana kekayaan dia membuatkan dia ni kelihatan lebih muda daripada umur dia. Saya pernah beberapa hari yang lepas, kami ada online meeting dengan usahawan satu Malaysia ni. Jumpa dengan satu orang, saya panggil akak lah. Akak ni, dia ni ada 15 cawangan kedai. Kalau tuan-tuan kenal, rasa di Perlis pun ada Hanan Medispa. Spa juga. Dia ada di Arau ni ada apa Medispa, apa spa saya tak tahulah. Spa ni macam-macam, ada Medispa, spa orang duk urut-urut, orang duk picit-picit, ada orang duk macam-macam lah kan. Dan dia ada 15 cawangan di Malaysia. Bila ditanya pada dia, berapa dah jualan tahun 2020 ni? Kan kita tahu ni pandemik lah, orang duk kalut tak ada kerja, orang duk kena buang kerja, hak ni bisnes lingkup, bisnes tutup. Tanya dia berapa jualan tahun ni? Dia kata tak banyak, adalah 15 juta. Tuan-tuan, 15 juta. Lepas tu duk sembang-sembang lagi kan, ramailah grup tu ada. Lepas tu yang kami punya coach ataupun guru tu, dia tanya, berapa dah simpanan yang ada sekarang ni, dia cash reserve kan, berapa simpanan yang ada, maksudnya duit ni tak tepi tak guna. Bisnes ni lain cerita lah. Berapa duit yang ada dalam bank sekarang ni, duit tu tak tepi tak guna. Adalah tuan dalam 800,000 simpan tak guna, 800,000. Lagi ada kat mana lagi? Duk korek tanya ni, lagi ada kat mana lagi? Adalah dalam saham sikit, dalam 1 juta, dalam saham ada 1 juta. Lagi apa lagi ada? Rumah baru beli, alhamdulillah, baru beli rumah cash 650,000. Masya-Allah. Total pi 2 juta lebih dia kata. Lepas tu kami pun kata, "Wish, hebatlah kau, baru 20 lebih bisnes, masya-Allah sampai dah 15 juta, hebat," kita kata kan. Dia kata, bukan, saya bukan baru 20 lebih, saya dah 42. Tapi tuan-tuan, tengok macam baru budak sekolah menengah, nampak muda. Nampak, nak bagi tahu bahawasanya bila satu orang tu dia ada kekayaan pada diri dia, dia sempat untuk uruskan diri dia. Kadang-kadang ada orang yang umur baru 20 lebih, tapi kerana beban masalah yang dia hadapi dalam hidup dia, stres, masalah keuangan, masalah suami, masalah macam-macam, umur baru 20 lebih, tapi kita tengok dia hang ni macam nampak lagu 50 dah noh. Tengok kedok habis dah muka, tapi baru 20 lebih. Macam tu. Nak bagi tahu di sini bagaimana Khadijah pada umur 40 lebih tapi masih lagi cantik segak. Maka ketika itu, kerana apa yang ada pada Khadijah dari segi
dia ni satu orang yang sangat pintar. Buktinya apa? Dia menjadi orang yang sangat kaya dalam bisnes, orang yang sangat cemerlang dalam bisnes, pandai berniaga. Dan dia juga paling kedudukan dia yang baik. Kedudukan di Mekah ni siapa tak kenal Khadijah. Kemudian jalur nasab dia daripada keturunan yang baik. Kecantikannya, berkumpul segala macam kebaikannya yang luar biasa pada diri Khadijah. Ketika itu ramai orang masuk duk Minang ni. Contohlah kan, kita ni di Arab ada janda segak, pakat duk masuk Minang. Hak masuk tu pula bukan calang-calang. Sat lagi YB ni pi, sat lagi Tan Sri masuk, sat lagi Datuk Sri, macam-macam pakat masuk. Tapi Khadijah tepih macam tu ya. Dan memang masa tu viral dekat Mekah. Oh, Khadijah baru tolak pinangan Datuk ni. Oh, pakat duk bercakap, oh Datuk tu Khadijah tak mau. Sat lagi orang lain pula masuk mencuba nasib. Oh, Tan Sri tu pun dia tolak lagu tu. Viral muka, oh Tan Sri tu baru lepas kena tolak dengan Khadijah. So keadaan ni macam tu lah di Mekah ketika itu. Jadi tapi ketika itu tiba-tiba terbuka, Khadijah ni terbuka hati kepada Nabi SAW, mendengar segala macam kisah daripada Maisarah ni, dan memang dia duduk dengar dah selama ni. Dan disebut pada Maisarah, akan aku panjangkan. Maksudnya rasa hati ini kepada seseorang yang selayaknya. So dia tak cakap lah dia nak kahwin dengan Nabi dekat Maisarah, sebab orang lelaki dan hamba pula. Jadi dia pergi cari kawan baik dia. Kawan baik dia nama apa? Nama Nafisah. Nafisah antara nama yang sedap juga kalau nak bagi nama kepada anak, Nafisah. Daripada perkataan Nafis, jadi maksudnya yang cantik, terbaik lah kita kata, Nafis. Memang tak tahu macam mana nak urai, hebat, terbaik, Nafisah. Untuk perempuan Nafisah. Baik. Dia pun pergi jumpa kawan baik dia, Nafisah. Beritahu Nafisah, pernah tak ada dengar cerita tak pasal Muhammad ni? Nafisah kata, cerita apa? Dia pun mula cerita, Muhammad ni macam ni. Nafisah kata, ya ke? Ya. Kemudian macam mana? Dia kata, wahai Nafisah, sekarang ini aku sudah bersedia jika Muhammad mau jadi suami aku. Nafisah kata, hai, berapa ramai orang masuk Minang, dan yang masuk Minang ni pula bukan biasa-biasa. Kamu tolak mentah-mentah macam tu je. Ini Muhammad budak yang muda lagi, baru buat bisnes, rumah pun tak ada lagi, duduk dengan pakcik dia. Khadijah kata, memang betul, memang nak. Kemudian Nafisah melihat tekad yang ada pada Khadijah itu, dia kata, tak apa Khadijah, benda ni biar aku settle. Benda ni biar aku settle. Tenang di rumah, serahkan kepada saya. Kemudian Nafisah pun mengatur pertemuan dengan Nabi SAW di rumah Abu Talib. Masa tu sebab Nabi duduk di rumah Abu Talib lagi. Dan ketika itu masih lagi bersama dengan Abu Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, semua ni anak kepada Abu Talib. Dan Nabi masih lagi menumpang di situ sehinggalah Nabi berkahwin. Daripada Nabi umur 12 tahun selepas diambil daripada Tok Wan Nabi meninggal. Kemudian Abu Talib ambil daripada umur 8 tahun sampailah Nabi kahwin. Duduk di situ. Maka ketika itu umur 24 tahun tu Nabi masih duduk lagi dengan pakcik dia. Kemudian Nafisah pun pergi ziarah di rumah. Yang tu orang kata pergi menyembang lah, pergi merisik. Macam tu kan, pergi merisik. Pergilah di rumah, kemudian sembang, main kan, makan kuih, minum teh apa. Kemudian tanya, Muhammad ni tak kahwin lagi? Tak kahwin lagi ke? Kemudian Nabi Muhammad kata apa? Dak lagi ikut. Lebih kurang maksud dia macam tu. Auqa maqal Nabi SAW. Dak lagi ikut. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Min qillati zati yad. Masih lagi kurang bekal. Sebab Nabi pun tahu keadaan dia ni menumpang lagi, tak ada rumah lagi. Kemudian baru pula buat bisnes. Memang bisnes Nabi berkembang, tapi masih lagi peringkat permulaan. Masih lagi baru tu dalam bidang bisnes ni. Kemudian Nafisah lontarkan satu soalan. Wahai Muhammad, kenapa kamu tidak kahwin saja dengan satu orang yang terkumpul pada dia semua yang kamu nak? Apa maksud? Maksudnya dia panggil lebih kurang macam kak ataupun makcik lah. Apa maksud kak? Ataupun apa maksud makcik? Nafisah kata, satu orang yang terkumpul kepada dia kedudukan, jalur nasab, kecantikan, kekayaan, kepintaran, semua lah. Semua ada.
kenapa kamu tak kahwin dengan orang yang macam ni? Muhammad kata, siapa? Nabi Muhammad kata, siapa? Siapa yang kau maksudkan? Nafisah kata, Khadijah binti Khuwailid. Nabi dengar Khadijah binti Khuwailid, Nabi kata, mali ana wa Khadijah. Di mana aku dengan Khadijah? Maksudnya siapa aku ni nak banding dengan Khadijah? Dan Nabi pun dengar, Nabi pun duduk di Mekah, Nabi pun tahu cerita-cerita yang duk viral, kawan ni kena tolak, kawan ni kena reject, kawan. Nabi pun tahu, dan Nabi ni siapa nak masuk Minang? Asal lagu gayat, tak boleh lepas. Kemudian Nafisah kata apa? Wahai Muhammad, kamu tinggal setuju saja, hak lain aku urus. Tuan, yang duk gelak ni biasa yang bujang-bujang. Jadi siapa yang bujang tu, siapa yang gelak masa duk bujang lagi lah. Bujang 3 lagi ya. InsyaAllah. Susah hati makcik-makcik kita di belakang. Baik. Kemudian Nafisah kata apa? Kamu tinggal setuju saja, Khadijah tu nanti saya uruskan. Padahal dah kau tim dah, dah rancang dah di belakang. Kemudian baliklah Nafisah tadi ni, dan Nabi pun setuju. Nabi kata setuju. Kemudian baliklah jumpa dengan Khadijah. Wahai Khadijah, urusan aku dah selesai. Nafisah bagi tahu Khadijah, urusan aku dah selesai. Apa yang selesai? Muhammad dah setuju. Muhammad dah setuju. Kemudian syukurlah, Khadijah pun bersyukur. Kemudian Nafisah balik kepada Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, semua dah selesai, semua dah setuju. Seperti dan macam tak sangka, terima, macam padahal dah memang Khadijah yang memang berhajat pun. Dan akhirnya diaturlah pertemuan. Diaturlah pertemuan, akhirnya pertemuan pergi ke arah perkahwinan. Maka berlakulah satu akad, satu majlis pernikahan di antara Nabi dan juga Khadijah, yang mana waktu itu dihadiri oleh kerabat-kerabat Nabi yang dekat, antaranya Abu Talib sendiri, Hamzah. Kemudian dari pihak Khadijah ada bapa Khadijah sendiri, iaitu Khuwailid, dan juga Waraqah bin Naufal. Waraqah ni akan sampai kisah dia nanti bila Nabi terima wahyu. Dia antara orang yang membenarkan, dan Nabi sebut dalam hadis yang Waraqah ini berada dalam syurga. Baik, maka berkahwinlah Nabi SAW dengan Khadijah, dan alhamdulillah berkat daripada perkahwinan ini maka Nabi SAW dapat zuriat, dapat anak. Dan disebutkan dengan masyhurnya anak-anak Nabi SAW ada 6 orang. 7 yang boleh jadi 7 kerana Ibrahim, tapi Ibrahim bukan anak daripada Khadijah. Ibrahim ini anak daripada Maria Qibtiyah, akan sampai kisah dia. Tapi anak daripada Khadijah ini ada yang lelakinya bernama Qasim. Jadi gelaran untuk Nabi adalah Abul Qasim. Abu Qasim. Kemudian anak yang kedua bernama Abdullah, tapi Abdullah ni juga meninggal pada usia yang muda, kecil lagi. Ibrahim juga meninggal pada umur kecil lagi, menyusu lagi, sehingga Nabi sebutlah hadis Ibrahim ni diganti orang ibu susuan di dalam syurga, lebih kurang maksud Nabi. Maksudnya kerana dia masih lagi dalam susuan, tak sempat menyusu habis, maka digantilah penyusu dia di dalam syurga. Dan ada 4 orang anak Nabi SAW di perempuan yang masyhur, kita pun sedia maklum, Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah, dan juga Zainab. Itu bukan ikut turutan lah, tapi 4 orang yang tu. Dan kalau kita nak bahaskan seorang-seorang, kalau kita nak pergi detail, yang lelaki meninggal muda. Dan hikmah dia antara ulama sebut antara kerana kalau anak Nabi ni membesar menjadi remaja, dikhawatiri mereka dianggap sebagai Nabi setelah Nabi kita SAW. Jadi maka dengan hikmah Allah Ta'ala bagi hidup sekejap saja. Tapi 4 orang yang perempuan ni hidup sampai dewasa. Antaranya Ruqayyah ini sempat berkahwin dengan anak kepada Abu Lahab yang bernama Utbah. Sebelum tu Abu Lahab ni pakcik Nabi. Abu Lahab ni 2 beradik dengan Abu Talib, adik beradik dengan Hamzah, semua sekali. Kita dah ambil dah bab tu sebelum ni. Dan hubungan ketika itu Nabi, sebelum Nabi terima wahyu, yang ni belum cerita yang kita cerita sekarang ni, belum lagi kisah Islam, belum terima wahyu lagi. Jadi ketika itu Nabi sempat kahwinkan anak Nabi, Ruqayyah ni, bersama dengan anak kepada Abu Lahab yang bernama Utbah. Tapi setelah berlaku proses penerimaan wahyu, Abu Lahab ni dia tak puas hati dengan Nabi, dia tak boleh terima Nabi, mula buruk hubungan dengan Nabi, maka dia paksa anak dia tadi ni
Utbah ni untuk ceraikan Ruqayyah. Pada masa yang sama, sebenarnya Ruqayyah ni antara wanita yang cantik juga dan disukai oleh ramai juga sahabat-sahabat ketika itu, termasuklah yang paling suka adalah Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Osman tak sempat masuk dulu. Masuk tengah duk berkenan ni, tengok-tengok Utbah masuk dulu, kahwin. Tapi selepas Islam, Utbah ceraikan Ruqayyah tadi ni, kemudian Ruqayyah kosong, cepat-cepat Sayyidina Osman masuk dan jadi isteri kepada Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman ni Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Bila Ruqayyah ni meninggal sewaktu Nabi pergi perang Badar, Sayyidina Osman tak pergi sebab Sayyidina Osman jaga masa tu Ruqayyah sakit berat, dan Ruqayyah ni meninggal dunia. Akhirnya bila meninggal dunia Ruqayyah ni, Nabi kahwinkan dengan anak Nabi yang masih belum berkahwin sebelumnya, bernama Ummu Kalsum. Sebab itu gelaran kepada Sayyidina Osman ni apa? Zunnurain, pemilik kepada dua cahaya, iaitu dua anak Nabi. Dan disebutkan Nabi pun sebut apa? Nabi kahwinkan ni atas perintah Allah. Maksudnya kelebihan ini fadilah kepada Sayyidina Osman. Dan Nabi kata apa? Allah Ta'ala perintahkan kepada semua umat Nabi Muhammad ni untuk kahwinkan anak mereka dengan Sayyidina Osman. Dan aku merasa aku orang yang paling layak untuk apa yang Allah Ta'ala suruh itu, kata Nabi SAW, atau maqalan Nabi. Dan Nabi kata apa? Kalau ada lagi anak Nabi yang masih hidup, yang belum berkahwin pun, Nabi akan kahwinkan dengan Sayyidina Osman. Dan memang di Masjid Alwi saya baca kitab para sahabat. Jadi di sana kita huraikan secara detail kisah berkaitan dengan Sayyidina Osman daripada awal sampailah terbunuhnya Sayyidina Osman. Baik. Kemudian ada anak Nabi yang lain, Zainab dan juga Fatimah yang masyhur, Fatimah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Baik, itu anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, saya ingin menjawab beberapa isu bila kita sebut berkaitan dengan dakwaan orientalis ataupun orang-orang yang tidak suka dengan agama kita, tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Nabi SAW. Mereka melontarkan tuduhan-tuduhan fitnah yang buruk kepada Nabi kita SAW. Yang pertama, bila tuduhan yang mereka katakan yang Nabi SAW ni berkahwin dengan Khadijah untuk memenuhi kecukupan dia sebagai seorang bujang. Jadi maksudnya dia kata Nabi ni susah, kemudian kahwin dengan janda kaya untuk Nabi hidup senang. Tidak. Ditolak mentah-mentah dakwaan itu. Kenapa? Waktu Nabi kahwin dengan Khadijah, berapa mahar yang Nabi bagi kepada Khadijah? Berapa, tuan-tuan? Senaskah Al-Quran? Ataupun apa dia? 1 dinar emas, Nabi bagi 20 ekor unta syarat dengan muatan hantaran. 20 ekor unta. Seekor unta berapa? Harga di Arab Saudi lah ni, lekeh-lekeh lah. Saya pernah urus korban di sana, sembelih unta seekor, lebih kurang dalam 3,000 lah kita kata. Hak tu hak biasa lah. Hak tu hak biasa-biasa lah, 3,000. 3,000 kalau darat 10, 30,000. Kalau ada 20 ekor, 60,000. Muatan dia tak kira lagi ni. Muatan kiri dan kanan unta boleh angkut kiri dan kanan ni, berat minimum 60 kilo, 60 kilo. Kalau boleh pi unta yang kuat sikit, boleh pi 150 kilo, 150 kilo kiri dan kanan, 300 kilo. Agak-agak berapa nilai yang Nabi bagi masa kahwin dengan Khadijah. Kita 20,000 pun kita marah. Apa letak 20,000 menega anak? Kita kata macam tu kan, sebab memang kita tak mampu kan. Tapi Nabi SAW ketika berkahwin dengan Khadijah, Nabi kaya. Nabi bagi 20 ekor unta sebagai mahar kepada Khadijah. Dan kalau kita kaji dalam sirah, huruf ataupun adat orang ketika itu, kadar mahar yang mereka bagi adalah 10% daripada harta yang dia ada. Contoh, saya ada 100,000 dalam bank, maka saya bagi hantaran 10,000. Macam itulah. Maksudnya tadi ni Nabi bagi 10% daripada harta dia. Dan ada orang buat kajian, buat research, dia compare nilai yang Nabi bagi zaman itu kalau nak ditukar dengan duit kita hari ni. Maksudnya tak sama. Zaman tu macam kita lah dulu, 5 kupang boleh beli macam-macam. Zaman ayah-ayah semua kita kan, 5 kupang pergi sekolah, bawa 5 kupang asal kaya, boleh beli macam-macam. Lah ni bawa 5 kupang, ayah buat zalim kat saya, ayah 5 kupang nak beli ayam tak lepas. Milo pun RM2 kan, zaman lah ni. Jadi ada orang cuba buat kiraan, melihat nilai yang Nabi bagi pada zaman itu, kalau ditukar kepada nilai kita hari ini, nilai yang Nabi bagi untuk hantaran Nabi adalah 3 juta.
3 juta. Siapa dia letak hantaran 3 juta? Artis Malaysia pun habis kuat beli pergi 99,999. 77,777. Siapa artis ini yang viral sampai 3 juta bagi hantaran? Tak mampu nak lawan dengan Nabi kita SAW. Dan itu cuma 10% daripada harta Nabi. Maksudnya harta Nabi ada banyak lah, 30 juta. 30 juta harta yang Nabi ada. Sebab itu kita dituntut untuk menjadi kaya. Dan kaya itu adalah sunnah Nabi menjadi kaya. Yang kita duk dengar cerita yang Nabi susah, Nabi ikat perut, Nabi tak cukup makan. Ya, bila? Selepas Nabi menjadi Rasul. Umur 40 tahun Nabi terima wahyu. Kehidupan Nabi susah sebab apa? Semua harta yang Nabi miliki, yang Khadijah miliki, semuanya disumbangkan untuk dakwah di jalan Allah. Tapi sebelum tu, sebelum terima wahyu, Nabi kaya. Kaya yang sangat kaya. Nabi dah rasa dah kemewahan demi kemewahan zaman Nabi. Bila Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi pindah daripada rumah pakcik dia tadi ni ke rumah Khadijah. Ketika itu di Mekah, rumah yang ada sekitar Kaabah ni semua rumah-rumah orang kaya saja. Saya tak tahu di Perlis kita nak bagi kawasan mana. Maksudnya di situ orang kaya saja duduk. Maksudnya area situ rumah nilai dia juta-juta. Nilai juta-juta, rumah cantik-cantik. Ketika itu sebab rumah Nabi dengan Khadijah ketika itu berada dekat dengan Kaabah. Sangat dekat dengan Kaabah. Dan hanya orang-orang kaya yang boleh duduk kawasan itu. Antara orang lain yang duduk berdekatan dengan kawasan itu, siapa dia? Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Suhaib bin Amru. Semua ni geng-geng kaya-kaya ni. Datuk-datuk, Tan Sri semua ni rumah kokok ni semua. Dan rumah Nabi kat situ. Dan ketika itu Nabi berjiran dengan satu orang. Siapa jiran Nabi? Abu Bakar. Dan pertemuan Nabi dengan Abu Bakar adalah setelah Nabi berkahwin dengan Khadijah. Kahwin dengan Khadijah, tengok jiran pada Khadijah, Abu Bakar. Ketika itu mulanya terjadi persahabatan di antara dua orang sahabat baik, Nabi SAW dengan Abu Bakar. Daripada situ maksudnya Abu Bakar pun jutawan juga. Dekat dengan rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah siapa? Sebelah sana rumah Sayyidina Osman pula. Sayyidina Osman pun kaya. Kalau kita baca sirah dalam kitab tu, subhanallah, infaknya Sayyidina Osman tak masuk akal. Luar biasa bagi, sehingga apa? Disebut Sayyidina Osman ni membeli syurga dengan harta-harta dia. Kaya sungguh, bagi sungguh di jalan Allah. Itu maksudnya nak bagi tahu di sini, bila Nabi kahwin dengan Khadijah dan Nabi memulai kehidupan baru dengan Khadijah, Nabi antara orang yang kaya, terkaya di Mekah. Nabi dah pernah melalui kehidupan yang mewah, kehidupan yang rumah macam mahligai. Nabi dah lalu dah semua. Tapi Nabi nak bagi tahu, bukan itu kehidupan yang kita cita-citakan. Kehidupan yang kita cita-citakan adalah kehidupan yang abadi nanti ni, akhirat nanti. Nabi dah rasa. Tuan-tuan, kalau pergi tanya orang yang pernah kaya, pergi tanya dia, nak tak kaya sampai terang ni, sampai mati, mesti dia akan kata, lah kali dia kata apa? Asal macam nak makan paling sedap, makan dah. Kereta paling mahal, naik dah. Semua benda teringin, nak dah. Lah kali tak ada apa. Lah kali dia akan balik kepada fitrah kita ni sebenarnya. Tak ada apa. Nak makan sedap terang mana sangat, habis. Nak makan banyak terang mana sangat, perut kita ni boleh pergi. Lah sekali kaya macam mana pun dia akan sampai limit dia. Sederhana saja juga. Ada satu orang saya jumpa, tiap bulan beli rumah. Suat lagi beli rumah tani, beli. Ni pandemik pula, orang pakat jual rumah, dia pakat beli. Tapi lah sekali dia kata, saya dah stop dah beli rumah, saya berhenti dah beli rumah. Pasal apa dia kata, dia kata, lalah kali baru saya sedang, saya ni nak tenang je hidup ni. Penat lah dia kata. Duk kumpul lalah kali dia kata apa, nak tenang je. Nak mati kita esok-esok. Lalah kali nak tenang. Kalau tanya orang yang paling famous, berapa ramai orang yang teringin nak jadi orang yang famous kat dunia, famous kat Malaysia, tapi cuba tanya mereka yang dah masuk ke situ, berlumba-lumba untuk keluar daripada situ. Tanyalah artis-artis mana, Korea ke, artis Hollywood ke mana ke, yang dah kaya, yang dah popular ni, semua kata kalau boleh tak mau famous.
Privacy tak ada langsung. Kehidupan ni pi mana, nak makan dengan anak-anak pun tak boleh. Pi di restoran, ambil gambar. Sampai tak ada nak tempun nasi. Hari kawan ni nak ambil gambar, saat lagi kawan ni selfie, saat lagi. Dia kata tak famous lagi senang. Je kita tahu orang tak kenal, ikut suka lah. Kan? Orang kenal ni, Allah, saat lagi tak kena buat hak ni, tak kena, saat lagi kena kecam, saat lagi kena viral. Dan berapa ramai orang yang Allah Ta'ala selamatkan daripada sana, dah alhamdulillah kembali ke kehidupan yang menenangkan dan menenteramkan. Balik pada sirah kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kaya, dan kita dituntut untuk menjadi orang yang kaya seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok hari ni di tempat-tempat zakat, yang banyak pergi minta zakat ke yang banyak pergi bayar zakat? Tuan, di Maib kita ni, Majlis Agama Islam kita kan, tempat pungutan zakat. Kalau kita pergi di Maib hari ni, yang pergi di sana tu banyak pergi duk bayar zakat ke banyak pergi minta zakat? Banyak pergi minta zakat. Hak bayar berapa kerat je. Maka sebab itu kita nak kena meramaikan orang-orang yang kaya. Dan Islam sangat berhajat kepada orang kaya. Sebab kita kaya, orang Islam kaya bukan untuk diri sendiri. Kaya untuk bagi manfaat kepada umat. Kaya untuk bantu lebih ramai lagi. Dan orang yang buat, siapa, alhamdulillah, mungkin Allah Ta'ala mudahkan beberapa di antara kita ni yang buat bisnes, alhamdulillah berjaya. Dan yang buat bisnes, kalau kita ada anak-anak kan yang macam duduk tak buat apa, latih dia untuk bisnes. Bisnes juga adalah sunnah, dan Nabi dilatih di dalam dunia bisnes sebelum masuk ke dalam dunia dakwah, dunia kerasulan. Bagaimana Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Saya bila saya buat bisnes juga, kadang-kadang kita rasa down, kita rasa macam mungkin aku ni tak ditakdirkan untuk buat bisnes, mungkin aku ni ditakdirkan untuk macam tu je lah kan, cari makan kot macam tu je lah. Tapi bila saya jumpa Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? At-tajir as-saduqul amin, seorang peniaga yang saduq, yang benar, amin, yang terpercaya, yang amanah. Yub'athu Allah yaumal qiyamati, esok-esok ni hari kiamat dia akan dibangkitkan ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang benar, siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin. Jadi jangan pandang ringan orang-orang yang buat bisnes, dengan syarat mesti buat dalam keadaan apa? Dia jujur dan amanah, tak tipu urusan perniagaan dan sebagainya. Esok-esok fadilat dia dibangkitkan bersama orang yang mati syahid. Atas sebab itu yang mendorong saya rasa tak boleh ni. Memanglah kan kita tak ditakdirkan untuk laluan yang lain, tapi laluan ini pulun habis sehingga dapat seperti mana yang Nabi SAW sebut ni. At-tajir saduqul amin yub'atsullah yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tetapi cari hadis ini sahih, insya-Allah. Maka latihlah, kalau ada anak-anak kita, latih dia. Sekarang alhamdulillah kemudahan yang ada ni, orang buat bisnes online dan sebagainya. Ajak, jangan duk bagi duk saja, duk habis masa duk main telefon di rumah, duk main game, tapi latih menjadi apa, seperti mana Nabi SAW dilatih dalam dunia bisnes, insya-Allah. Baik, balik pada sirah kita tengok bagaimana Nabi SAW ni satu orang yang kaya. Pada umur Nabi sekitar 36 tahun, Nabi sudah ada kilang sendiri. Nabi sudah ada kilang kain. Dan Nabi ada bisnes macam-macam. Bisnes antaranya Nabi buat bisnes, Nabi ada supply, Nabi jadi supplier. Istilah bisnes dipanggil supplier, pembekal gandum, pembekal tali. Ada sirah-sirah dia yang kalau kita telusuri, dia ada bab khusus, dan memang ada orang yang menulis tentang bisnes gaya Rasulullah. Ada dijual dan ditulis dalam bahasa Melayu, bisnes gaya Rasulullah. Bagaimana apa yang Rasulullah buat dalam bisnes, apa strategi yang Rasulullah pakai. Dan subhanallah, buktinya bila Nabi SAW dilatih dalam dunia bisnes, bila Nabi dilantik menjadi Rasul semasa di Madinah, bagaimana Nabi baru saja masuk Madinah, dalam keadaan Nabi dengan para sahabat ni tak ada apa. Abdul Rahman bin Auf sewaktu dia tinggal Mekah, berhijrah bersama dengan Nabi, tak ada apa, dia tinggal semua. Satu orang kaya ni Abdul Rahman bin Auf, tinggal tak ada apa. Sehingga bila sampai di Madinah, satu orang mai dekat dia, dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada isteri,
Dua orang, pilih mana berkenan. Aku ada harta banyak ni, kita bahagi dua. Abdul Rahman bin Auf kata apa? Tak payah. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Cukup. Dan memulakan balik kehidupan bisnes dia. Dan Nabi SAW bagaimana di Madinah ada satu pasar Yahudi bernama Suq Munaqah. Pasar Yahudi bernama Suq Munaqah. Jadi pasar ni bagaimana pada peringkat awal dia ni milik Yahudi. Tapi dengan kebijaksanaan Nabi SAW ni ada strategi yang Nabi buat. Kalau kita nak cerita bab tu panjang. Tapi ada kebijaksanaan yang Nabi buat sehingga pasar Yahudi tadi ni tutup lingkup anak habis dan naik pasar muslimin. Ada strategi yang Nabi buat, antaranya pasar Yahudi ni ada bumbung, Nabi buat tak ada bumbung. Tujuannya apa? Sebab adalah yang tu bab yang panjang. Jadi nak menjawab tadi soalan yang pertama, bila orang kata Nabi ni kahwin dengan Khadijah sebab dia susah, jadi nak Khadijah tanggung hidup dia. Sebab ada orang ambil guna dalil ni, dia kata apa? Saya ni bujang ni susah, duit tak ada, kena pergi cari janda juga seorang, sunnah. Siapa kata? Kita nak menjawab kesilapan dalam sirah yang dia faham selama ini. Ada juga yang kata, oh Nabi kahwin ni, Nabi ni kahwin banyak. Sebab Nabi ni kahwin dengan nafsu. Sebab tu Nabi kahwin banyak. Tuan-tuan, Nabi tidak pernah poligami, Nabi tidak pernah kahwin lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Nabi tak pernah kahwin. Sedangkan masa itu Nabi umur apa? 25, Khadijah umur 40. Nabi boleh tak kahwin lain sehingga Khadijah meninggal? Boleh. Nabi kaya, Nabi mampu. Kita ni, kita baru 2 biji, kemat sangat, aku layak, aku mampu apa semua. Nabi pun tak kahwin sehinggalah meninggalnya Khadijah. Jadi ibu-ibu kita seronok balik. Dengar tu abang, tu tak kata lagi yang tak mati je duk kahwin lain. Depa ada dalil lah malam ni. Nak berhujah. Hak laki ni baru semangat nak balik pergi cerita kan. Makcik-makcik kita kata, selagi Khadijah tak mati, Nabi tak kahwin lain. Selagi ayah tak mati, abang jangan duk mimpi lah nak kahwin lain. Makcik-makcik kita ada hujah. Baik. Itu menjawab dakwaan yang mengatakan Nabi SAW ni kahwin kerana nafsu. Nabi kahwin dengan Khadijah sehingga Khadijah meninggal, baru Nabi kahwin lain. Itu pun dengan perintah Allah. Yang pertama Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'a, satu orang perempuan, dan dia juga janda. Dalam isteri Nabi yang banyak-banyak tu, yang perawan ataupun kita kata yang dara seorang je, Aisyah. Hak lain ni semua janda. Dan Nabi kahwin ni menjelaskan kita sekian banyak hukum hakam dalam agama. Antaranya bila Nabi kahwin dengan Aisyah, dengan kahwin juga dengan Hafsah, Nabi nak mengangkat kedudukan sahabat Nabi di sisi Nabi, iaitu siapa? Abu Bakar. Nabi angkat kedudukan Abu Bakar sebagai orang yang lagi rapat jadi keluarga Nabi, daripada sahabat jadi keluarga. Sama juga dengan Umar. Nak mengangkat kedudukan Umar di sisi Nabi, Nabi kahwin dengan Hafsah. Dan bahkan ini bukan aib saya sebut ni, sebenarnya menjadi satu tradisi di zaman itu, bahkan mungkin menjadi sunnah. Bukan mungkin, memang menjadi sunnah. Kalau kita kenal dengan seorang sahabat kita yang baik, yang soleh, yang terpercaya din dia, tuan-tuan, saya ada anak perempuan, kahwin dengan anak saya, kahwinkan anak perempuan kita dengan kawan baik kita. Dan itu yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Tapi terpercaya din, agama dia baik, berkemampuan, hebat, maka tafadhal, silakan. Balik duduk sembang di kedai kopi lagi. Macam mana? Boleh lah kita? Tuan-tuan, din kena bagus, kemampuan kita kena bagus, masjid kita masya-Allah hafazan Quran, dan silakan. Tuan-tuan, saya bukanlah orang yang layak bercakap dalam bab ini, tapi bila berkahwin lagi, bila berpoligami, kita menambah bebanan dalam kehidupan. Seorang ada ni pun tak sanggup lah, letih. Nak macam-macam mak Rainah kita katakan, macam-macam. Bahkan kita menambah lagi bebanan, menambah tanggungjawab memberi nafkah, tanggungjawab memberi pakaian, memberi makanan, memberi tempat tinggal. Dengar tuan-tuan. Nasihat tu kawan, dengar. Menambah lagi bebanan, dan isu-isu akan disoal oleh Allah tentang keadilan kita dalam rumah tangga. Ini bukan benda yang ringan. Memang orang kata, oh syok lah kahwin lain. Syok tu berapa minit sangat, berapa jam sangat. Berkahwin ni bukan soal benda tu saja, bukan soal bersama tu saja. Soal 24 jam yang lain tu. Dia sakit, dia demam, dia mengandung, dia letih, dia stres. Yang syok tu, kalau nak dibandingkan dengan hak tak syok tu, hak banyak lagi tak syok.
Tapi tujuan berkahwin bukan untuk tujuan keseronokan itu, tapi kahwin itu untuk tujuan mengumpul saham-saham pahala kebaikan. Sahabat dengan isteri Allah bagi pahala, bagi makan anak-anak, setiap suap tu Allah Taala bagi pahala. Itu tujuannya. Bukan untuk bermegah-megah. Hang tengok aku 3 orang dah. Nak tambah lagi seorang 4. Duk bermegah. Dan tengok tuan-tuan, siapa yang berpoligami, berkahwin dengan tujuan nafsu, lingkup hidup dia. Tapi siapa yang kahwin dengan tujuan agama dan memang untuk tujuan membantu, Allah Ta'ala akan luaskan rezeki dia. Nabi SAW juga berkahwin dengan ada tujuan yang lain. Antaranya Nabi berkahwin dengan Juwairiyah binti Haris, satu orang anak perempuan daripada ketua kepada Bani Mustaliq. Nanti akan sampai bab perang Bani Mustaliq. Ketua dia bernama Haris, ada anak perempuan seorang. Dan bila Nabi dalam perang Bani Mustaliq tu, Nabi berjaya dan mereka semua ditawan. Termasuklah yang ditawan adalah anak kepada ketua suku, iaitu Juwairiyah binti Haris. Maka Nabi SAW sebut kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, masuklah Islam, aku akan bebaskan daripada penghambaan. Sebab mereka ni ditawan dan semua akan jadi hamba. Kemudian dia pun cepat-cepat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi kata, kenapa begitu pantas sekali kau menyambut ucapan syahadah itu? Dia kata, ya Rasulullah, sebelum engkau datang ke sini, aku telah melihat cahaya yang indah telah masuk ke kamar bilikku, dia kata. Dan itu satu petanda bahawasanya akan ada kebaikan yang akan datang dalam hidup dia. Maka dengan itu aku rasa kamulah orangnya cahaya itu. Aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia dibebaskan daripada penghambaan dan Nabi berkahwin dengan dia. Dan sahabat-sahabat Nabi bila tengok macam tu, sahabat-sahabat Nabi kata apa? Kita bebaskan semua tawanan ni. Sebab apa? Sebab Nabi dah kahwin dengan dia, dan ayah dia dulu ni ketua suku. Bila Nabi kahwin ni, maksudnya Nabi kahwin dengan anak ketua suku. Maka sahabat-sahabat Nabi pun bebaskan tawanan-tawanan daripada Bani Mustaliq tadi ni. Akhirnya mereka kata apa? Bagusnya sahabat-sahabat Nabi ni, jom kita semua masuk Islam. Dan daripada situ semua yang Bani Mustaliq ni masuk Islam. Jadi Nabi kahwin ni ada sebab-sebab dalam agama, penjelasan-penjelasan agama yang Nabi cuba sampaikan kepada umat. Bagi siapa yang menekuni, melihat dengan mata hati, dia akan nampak. Nabi juga kahwin dengan siapa? Ummu Salamah. Dengan Ummu Salamah untuk tolong dia. Ummu Salamah ni isteri kepada Abu Salamah. Bahkan kalau Nabi kahwin kerana nafsu, pelik sekali sebab Ummu Salamah ni lebih tua daripada Nabi. Masa Nabi kahwin pun tak dan berapa lama Ummu Salamah ni dah tak larat dah. Dan dia hibahkan waktu dia kepada Aisyah. Hari dia ni tak apa, Aisyah tak apa. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan agama yang Nabi cuba untuk sampaikan kepada kita, dan dilihat oleh orang talim ini sebagai satu benda yang buruk. Nabi ni cakap benda lain, buat benda lain. Nabi ada khususiyatun Nabi, benda yang khusus untuk Nabi. Puasa Nabi, qiyamul lail, Nabi wajib qiyamul lail tiap malam, kita tak wajib, kita sunat. Jadi ada benda yang khusus untuk Nabi, dan yang hanya layak dibuat kerana Nabi SAW ni Allah bagi kekuatan kepada dia, dan semua yang dibuat adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tu apa dah tuan-tuan? Masuk waktu dah ke? Berapa minit lagi? 4 minit lagi. Baik, insya-Allah itu sikit sebanyak yang boleh kita bahaskan tentang perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala berkati, dikurniakan zuriat. Dan insya-Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan ceritakan sedikit sebelum kita dah nak masuk ke fasa kerasulan Nabi ataupun wahyu turun di Gua Hira. Kita akan masuk dulu sikit tentang kisah di Mekah, yang berlaku di Mekah tentang runtuhnya Kaabah. Sempat berlaku banjir besar di Mekah dan berlaku runtuhan terhadap binaan Kaabah. Dan daripada situlah Kaabah dibangunkan semula dengan bentuk yang kita tengok pada hari ini. Sebelum ini bentuk Kaabah bukan segi empat, tapi dia di bahagian hijau Ismail tu ada binaan, ada lekuk di situ. Dan nanti kita akan masuk kenapa jadi segi empat. Ada sebab dia dan ada kisah dia. Dan kita akan masuk dalam bab tu, dan juga yang mana Tuan Haji kita tanya tadi tentang Hajarul Aswad. Kita akan juga masuk tentang kisah bagaimana berlaku khilaf ataupun berlaku perselisihan di kalangan suku-suku di Mekah sehingga hampir berbunuh antara satu sama lain
hanya saja untuk letak Hajarul Aswad saja. Jadi ada kisahnya di situ berkenaan dengan Hajarul Aswad, dan bagaimana Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad itu. Jadi siri yang berikutnya tu insya-Allah kita ambil pada minggu hadapan, kemudian barulah kita masuk ke Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira. InsyaAllah perjalanan sirah kita ni masih panjang lagi. Kita akan melalui banyak fasa hijrahnya, kemudian fasa kehidupan di Madinah, dan kita akan masuk ke fasa peperangan Badar. Saya akan cerita insyaAllah dalam bab Badar ni, kita akan cerita secara detail, dan tuan-tuan boleh bersama insyaAllah nanti boleh bayangkan seakan-akan macam tengok TV scene yang berlaku dalam perang Badar tu. Kita akan kisahkan, dan kisah perang Badar disebutkan dalam Al-Quran, dan kita akan bawa surah itu, kita akan baca dan kita akan tafsirkan dengan dalam bentuk kisah insyaAllah. Perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq, dan seterusnya sehinggalah Nabi SAW wafat insyaAllah. Jadi panjang lagi perjalanan kuliah kita ni. Selamat menuntut ilmu, selamat bertahan dan selamat. Jadi insyaAllah saya cuba bawa kuliah sirah kita ni dalam pembawaan yang santai, tidak terlalu berat, dan mudah-mudahan berasa dekat kita dengan Nabi kita SAW insyaAllah. Saya rasa cukup takat itu dulu untuk malam ni, masa kita pun dah cukup. Apa yang baik selamanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu daripada saya. Saya mohon ampun pada Allah Ta'ala dan mohon maaf pada semua. Kita tangguh kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah.